Dulu batu borang tadi. Mukadimah begini je lah. Jadi saya dipersilakan oleh NGO atau BBK, Badan Bukan Kerajaan, untuk memberi sedikit huraian berhubung dengan kedudukan permohonan atau cadangan 7 kampung baru Cina yang disebut oleh Yang Berhormat Nga. Oleh itu saya menyiapkan satu susunan fakta supaya kita tidak lari daripada undang-undang, daripada convention dan juga daripada Akta Warisan Negara ataupun Akta Warisan Kebangsaan 2005 yang kami dulu buat bersama-sama semasa dalam kerajaan. Itulah dia. Jadi rumusan yang saya lihat, orang Melayu kurang menyuarakan fakta, tapi lebih perasaan politik. Seharusnya kita kuat dengan fakta, iaitu fakta undang-undang dan fakta konvention selain daripada fakta politik. Jadi rumusan tadi yang saya buat ialah cadangan yang dikemukakan oleh Nga Koming adalah satu rentetan yang lama kepada yang baru. Bermula dengan usaha beliau menjadikan tanah kampung baru di Perak bagi tempoh 999 tahun, kemudian terus kepada menjadikan kampung baru sebagai telapak politik besar orang-orang Tionghoa. Ini mesti dilihat dari sudut politik dan juga dari sudut undang-undang selain daripada sudut convention. Bila kita berhujah supaya rakan-rakan kita dalam komuniti Cina tak bengis dengan kita tunjukkan bahawa bukan mudah nak jadi sesuatu yang didaftar di bawah Convention UNESCO, kecuali makan masa 3 tahun setengah dengan dossier 2 volume atau 2 jilid yang satu-satunya 4 inci dan memerlukan tempoh serta penglibatan pakar yang lama. Yang saya lihat dalam show yang dibuat oleh Nga Koming tidak ada. Jadi rasa kecewa sedikit itu, beliau menyatakan bahawa ini disyorkan oleh Jabatan Warisan Negara. Kalau itulah yang sebenar, maka jabatan harus nafi. Jika tidak, perasaan orang Melayu terhadap Jabatan Warisan Negara akan menjadi negatif. Ini tidak bagus. Ulasan lain yang boleh saya beri ialah bahawa orang Melayu banyak masa ini tidak sedar bahawa hak mereka sudah hakis banyak. Mungkin disebabkan oleh sekatan-sekatan yang diadakan. Jangan bercakap pasal raja, jangan bercakap pasal agama, jangan bercakap pasal bangsa. Saya kira ketiga-tiga perkara ini tak salah di bawah Akta Hasutan 1948, Seksyen 4-2. Sebabnya, kalau tidak bercakap secara rasional tentang hak kita, apa lagi kita nak cakap? Tapi kalau kita bercakap memperkecilkan atau menghina raja, menghina bangsa, memecah belahkan masyarakat, itu salah. Itulah mukadimah dia. Kalau ada soalan lain, saya cuba jawab. Dan susunan fakta ini perlu kita rasai bersama. Kampung baru adalah kaitan dengan komunis. Jadi stigma ini nampak saya Nga ingin padamkan sekiranya dapat didaftar di bawah UNESCO sebagai tapak warisan. Tak dapat diraba ataupun dibuang fakta itu oleh kerana perakuan Gerald Templer, kematian Sir Henry Gurney, William Ho dan juga kelakuan Rashid Maidin dengan Chin Peng di Perak serta di sempadan negeri Thai. Semua orang ini bertumpu dan berpusat kepada kampung-kampung baru. Komunis tidak habis tahun 60 sekiranya orang-orang dalam kampung baru tidak bersubahat. Jadi kebolehan Nga berfikir secara membina semula, saya hormat. Tapi pendekatan itu salah dari segi undang-undang, dari segi convention UNESCO, dari segi petak kita mempengaruhi masyarakat untuk berubah sedemikian. Orang Melayu secara baik, secara tersusun mesti bangun tentang ini dan ambillah rakan-rakan dalam kampung baru itu, sesuaikan mereka ke dalam arus perjuangan kehidupan baru. Kekecewaan saya tadi saya sudah lahirkan sebagai orang lama.
Pertama ialah pemimpin ulung Melayu dalam parti memerintah tak bercakap apa. Perdana Menteri pun tak ada cakap apa. Timbalan Perdana Menteri pun tak cakap apa. Jadi bila tidak ada hal ini, orang lain akan menganggap bahawa ini sebahagian daripada hal yang boleh diterima. Kedua ialah didapati bahawa Jabatan Warisan Negara mesti bersikap neutral dan buat kenyataan. Jangan takut kepada menteri jikanya dihimpit ataupun dipengaruhi. Seterusnya, pegang teguh kepada undang-undang warisan tanah air kita, iaitu Akta Warisan 2005. Pegang itu, Seksyen 67 khasnya. Dan di situ dikatakan juga, Seksyen 30 tak boleh dijadikan apa-apa heritage atau warisan selagi tidak menepati Seksyen 67 tadi. Ini sudah jelas. Jadi dalam hal yang sedemikian, saya harap masalah yang ditimbulkan oleh Ngakomeng menjadi satu elemen penyatu kepada orang Melayu atas hak-haknya. Saya khawatiri dan rakan-rakan saya macam Prof telah bersama-sama tempoh hari mengutarakan supaya keteguhan bahasa Melayu itu punca kepada perpaduan. Dan ini mesti dipegang baik-baik. Contoh-contoh berkecainya hal-hal ini sudah saya katakan tadi. Meniru-niru bahasa yang tidak menyatukan kita. Dan orang-orang di Kampung Baru bagaimana? Cuba lihat balik bagaimana mereka berbahasa Melayu atau berbahasa kebangsaan. Tidak seperti Indonesia, di mana warga di sana bercakap dalam bahasa Indonesia tanpa ketelohan, tanpa sesuatu yang menjadi musabab tidak fasih. Prof Awang dulu pernah berbincang dengan saya untuk menyatakan jalan-jalan menyatukan negara ialah bahasa. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Oleh itu Dewan Bahasa dan Pustaka harus masuk ke Kampung Baru misalnya dan buat program, satukan balik dan beri nilai kepada masyarakat yang tidak mengajukan dasar bahasa, jiwa, bangsa. Orang tak nak tanya, saya jugalah bersyarah balik. Tak Prof masih komen sikit. Prof lah. Tanya dulu lah kalau ada pertanyaan. Kalau ada apa-apa. Tan Sri nak minta komen tak? Kan menteri yang mengusulkan idea tu sudah berkata move on. Jadi bagi Tan Sri, adakah tindakan itu terhenti begitu saja dan akan ada beberapa agenda-agenda tertutup mereka selepas ini mengenai... Terima kasih soalan tu. Benarnya Yang Berhormat Ngakomeng orangnya bijak. Apa erti move on? Tolong jawab. Bila disebut move on, orang kita kata alhamdulillah dah tak ada isu. Dia kata move on. Move on berarti dia akan bawa terus isu ini. Tidak terfikirkah oleh kita? Move, bergerak. On, sambung. Jadi kita menganggap dah selesai. Di situlah kita khilaf. Dalam senyum dia menikam. Bukan dengan pisau, tapi dengan fikiran. Itu dia. Saya tak yakin ini akan berhenti. Beliau akan gembar-gemburkan lagi dalam tempoh yang lain. Mari kita fahami. Isu ini muncul pada 22 Jun tahun 2022. Ramai mana kita ada buat sebutan? Tak ada. Hari ini dah 17 hari bulan. 2. Dah dekat-dekat 14 bulan. Dah dekat-dekat 10 bulan isu ini. Baru hari ini meletup. Sebabnya pemimpin politik ulung orang Melayu tak kisah. Asalkan pegang jawatan di situ. Tapi kalau pegang jawatan timbalan Perdana Menteri, mesti pegang jawatan dalam menentukan hak-hak masyarakat kita. Macam saya sebut tadi, saya tak nak perkauman, langsung tidak. Tapi apa yang ada dalam perlembagaan tadi, jangan takut menuntutnya. Itu maksud saya. Orang Melayu dah tak nak cakap lagi semenanjung tanah Melayu. Kereta api tanah Melayu dah diambil di YTL. Diam juga. Jadi sebab itulah kita jadi korang durang. Bangkitkan perkara ini. Jadi saya tak percaya isu ni habis. Move on berarti sambung lagi. Lagilah nak minta Tan Sri uraskan bahawa Tan Sri Arifida ada mengatakan bahawa tanah Melayu sudah tiada lagi. Banyak
Tak benar. Jadi saya tak naklah bertumbung dengan rakan kabinet saya yang begitu lama. Tapi setahu saya, rakan saya Tan Sri Rafidah tidak selalu menjurus kepada nasionalisme. Beliau menjurus kepada ekonomi banyak. Oleh itu, saya hanya mohon kepada beliau bahawa kata-kata seperti itu mengatakan tanah Melayu dah tak ada. Tolong rujuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tolong. Undang-undang itu tak mati ya. Undang-undang itu masih hidup. Lagi satu, pada tahun 1977 kita telah merumuskan bahawa semua undang-undang berkaitan dengan pewujudan Malaysia menjadi pegangan utama tanah air kita. Perjanjian Malaysia yang wujud tahun 63 ya, menyebut Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu, Semenanjung Tanah Melayu, The Malay States. Apa lagi nak jadi bukti? Ini tanah air kita. Ini tanah air orang Melayu. Kita terima orang-orang lain masuk sebab mulai tahun 1911, semasa itu Frank Swettenham baru nak habis kerja, ya. Beliau menulis dalam buku Footprints in Malaya mengatakan the Malays are the gentlemen of the East. Baik, sebab itu kita bagus, kita terima semua orang. Namun mengatakan Melayu tak ada lagi nama atas negeri dia, satu kedurjanaan. Dan mohon supaya lihat balik sejarah. Elok-elok baca. Sebab kata orang baca sekali tak faham, baca 2 kali, ulang balik. Jadi telah dikatakan pantun orang Melayu ya, iaitu baju Melayu berbutang 5, ada juga berbutang suasa. Orang Melayu jangan lupa, hilang kuasa, hilang semua. Itulah penutup dia. Jadi saya tak ada nak pedai apa-apa. Tengok fakta balik. Masalah kita sekarang, kita tak tengok rekod undang-undang kita. Apa undang-undang kita? Akta kita. Penubuhan negara kita. Apa hak kita di bawah 153 tadi ya? 152. Apa hak kita di bawah perkara 3? Hak kita. Mesti kita apungkan terus. Kita tak ambil hak orang Tionghoa. Mereka lebih kaya daripada kita. Itu hal ekonomi mereka. Tapi kenegaraan mesti dipegang oleh orang Melayu tampuknya. Itu dia. Jadi hal ni tak boleh diketepi ataupun ditidakkan. Prof, orang pun nak tanya sikit tu. Tanyalah beliau pula. Dari segi bahasa ke? Prof. Bahasa. Ya, Abang. Prof, dia ada punat ni dia kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hemat saya yang paling penting, setiap pemimpin yang diberi amanah memimpin negara adalah betul-betul berhati-hati. Seperti kita tansi merujuk pada dokumen undang-undang sebelum mengeluarkan sebarang pernyataan. Tak ada seorang menteri atau pemimpin negara yang patut mengeluarkan satu pernyataan atas kepentingan kaum, kepentingan peribadi atau kepentingan politik semata-mata. Mesti melihat tanggungjawab pada negara. Jadi dalam soal ini, sensitiviti orang Melayu, kaum lain itu harus dilihat. Dan sebarang usul untuk dikemukakan pada UNESCO atau pada antarabangsa soal pencerapan kampung baru atau sebagainya itu hendaklah berdasarkan dokumen yang sah. Seperti yang disebut oleh Tan Sri tadi. Tak ada dokumen yang sah yang mewajarkan tuntutan itu, maka jangan dikemukakan. Kerana itu hanya menunjukkan kedunguan, menunjukkan ketiadaan ilmu dan tidak menghormati perlembagaan, tak menghormati dokumen undang-undang. Ini paling penting nasihat saya pada pemimpin negara, tak kira siapa. Saya dicalonkan oleh Tan Sri untuk mewakili kelompok budayawan dalam Dewan Negara, maka saya kira saya ingin bercakap dalam soal kepentingan kebudayaan dilihat sebagai suatu trust dalam pembangunan negara. Dan kita harus merujuk
kebudayaan kebangsaan itu yang paling terasnya seperti dalam dasar Undang-Undang tahun 71 ialah kebudayaan asal atau ini itu kebudayaan Melayu, dengan tidak menafikan kebudayaan lain dalam perkara kedua, Islam sebagai unsur terpenting. Walaupun sudah ada DAKAN sekarang, dasar kebudayaan negara, tapi itu masih tidak merubah status quo kebudayaan Melayu sebab itu kan teras. Jadi penghormatan ini mesti dipahami oleh semua pemimpin yang sudah menjadi warga negara sekian lama. Tak mungkin tak faham tentang dasar-dasar negara, termasuk dasar kebangsaan, perlembagaan, Akta Warisan tahun 2005 yang sudah dirangkumkan dengan jelas. Jadi kalau tak ada asas demikian, mengapa tidak dikemukakan suatu pandangan, cadangan yang tak masuk akal? Bagi saya ini sangat penting pemimpin menggunakan akal fikir, daya fikir yang munasabah. Saya kira itu. Dan pada soal lain, saya kira soal persatuan kebangsaan perlu bangkit terus. Ini soal-soal yang hak untuk dibicarakan. Dan kita menyaksikan sejarah tanah air kita banyak perkara yang tercetus, iaitu kerana digerakkan oleh rakyat. Dewan Bahasa Pusaka, kalau tak ada Kongres Bahasa Perseratan Melayu 1, 2, 3 di Singapura dan Johor dulu, tak muncul Dewan Bahasa Pusaka. UKM tak akan wujud sebagai universiti yang berasaskan kebangsaan, bahasa kebangsaan kalau tak diperjuangkan oleh cendekiawan Melayu asalnya. Jadi oleh sebab itu kepada NGO dan kerajaan bangkit terus atas dasar perlembagaan dan tolak, seperti kata Tan Sri, tolak soal emosi. Itu memang perlu ada pada semua orang, tapi emosi hendaklah dibumbui dengan ilmu, dengan lunas undang-undang yang paling penting. Saya berharap sekali lagi pada kerajaan, tak kira sesiapa pun, hendaklah menghormati tonggak-tonggak kenegaraan, kelembagaan, segala akta, segala undang-undang. Itu ialah asas segala gerakan kita. Tidak boleh atas emosi, semangat atau sentimen perkauman dan sebagainya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya sambung sikit daripada Prof. Datuk Seri Awang tadi, iaitu berhubung dengan isu baru, ya, bagaimana berkemungkinan sekarang kereta api Tanah Melayu hilang dari pegangan sosio-budaya dan pegangan kerajaan, alih kepada YTL. Itu isu yang paling besar sekarang selepas Kampung Baru ni. Bila kereta api Tanah Melayu dah tak ada lagi di dalam genggaman nostalgia sosio-budaya dan ekonomi kita, apa yang ada kat kita lagi di tanah air? Tanah tu di Sentul pun sudah dijual kepada YTL. Berapa ratus ekar, media kena carilah. Betapa rendahnya sekarang capaian kita untuk menentukan hak kepada masyarakat Malaysia dan orang Melayu. Kampung Baru tak ada disebut orang lagi dah. Patut kampung ni lah jadi kampung warisan Melayu tanah air dan Datuk Keramat. Tak kena. Mana perginya kerja kita yang selama ni dibuat, termasuk kelab Sultan Sulaiman ni, nak dijadikan warisan terus menerus dan diberi peruntukan di bawah seksyen pecahan 230. Tak ada apa. Jadi keberadaan kita pada hari ini lebih daripada mengingatkan orang Melayu mesti bersekutu dan pegang kuasa politik secara majoriti. Kalau tidak, tanah air ini lucut di tangan orang Melayu sendiri. Itu mesti berani saya nyatakan sebagai pejuang yang agak lama. Kalau tak berani itu, media pun dia tak minat lagi nak buat coverage untuk kepentingan Melayu. Sudah terbukti, termasuk hari ini. Ya, takut nak datang. Jadi ini rumus sendiri. Tapi ramainya di bilik ni boleh tahan jugalah, saya fikir, pemikiran yang objektif seperti itu. Saudara Amin, saya fikir eloklah bagi sikit kalau dapat dia. Kesian dia. Kalau dia tak buat, tak jadi benda ni. Okey, saya mengadakan seminar pada hari ini berdasarkan pada kesedaran tentang ketirisan dan kehakisan kuasa orang Melayu dan terhadap aset orang Melayu. Apatah lagi kalau dikatakan ketujuh-tujuh kawasan ini akan menjadi wilayah UNESCO, warisan UNESCO, bermakna
Saya kira kalau satu kawasan ada 20 ekar, kita akan kehilangan 12,000 ekar kepada orang lain. So bagi saya ini satu tragedi dan tidak ada yang akan menghalang mereka daripada 7, mereka akan meneruskan kepada 613 lagi kampung Cina. Bermakna kalau 613 kali 20 ekar, kita akan ada 120,000 ekar akan hilang dari pegangan orang Melayu. So ini bagi saya satu perkara yang saya tak mau lihat lah. Paling kurang dalam hayat hidup saya berlaku. Tapi kalau kerajaan tunduk kepada desakan ini, dan apa yang Tan Sri sebut tadi pun saya terkejut juga bahawa Badan Warisan Akta Warisan membuat proposal ini sangat mengejutkan dan saya yakin dalam itu ramai orang Melayu. Jabatan Warisan. Dan saya yakin dalam itu ramai orang Melayu. Jadi ini bagi saya satu, orang kata sudah jatuh di tipe tangga. Bukan orang lain yang buat, orang Melayu sendiri yang buat, yang menjatuhkan kuasa pegangan kehakisan hak orang Melayu. Jadi saya harap kerajaan tak payah bincang. Saya terkecewa kalau ada pihak yang nak bincang dengan komen ini. Tak payah bincang sebenarnya. Perkara ini tak perlu bincang pun. Tolak begitu saja sepatutnya. Sebab bila kita ajak berbincang, bermakna kita sudah kalah. Sudah kita mengiktiraf mereka ada point. Sebenarnya mereka tidak ada point apa-apa. Ya. Saya terima kasih. Ya, alhamdulillah. Bagus. Ada apa soalan ni? Yang terakhir. Betul lah. Ada tak beberapa desakan yang akan dibuat untuk kita mengiktiraf kampung Melayu kita sendiri berbanding kampung baru? Bagus soalan ni. Jadi saya ada ruang untuk menjelaskan. Setahu saya setakat hari ini tidak ada mana-mana pihak untuk menselaraskan hak status warisan bagi kampung-kampung indah Melayu, termasuk kampung baru Datuk Keramat ataupun kampung-kampung yang memberi sejarah Bukit Kepung misalnya, tidak ada. Jadi harus kita terima ini sebagai satu kekeringan, kegersangan dalam menuntut hak kita. Terasa oleh kita kalau apa pun berlaku hari ini, orang Melayu tak berapa kisah. Ini sudah peringkat bahaya. Kampung-kampung Melayu sebenarnya dipijak pergi, dilanda pulang. Tak ada disebut apa-apa. Keindahan Kampung Morib misalnya ya, Kampung Teluk Kemang di Negeri Sembilan, dulu Pantai Cinta Berahi, sekarang dah ubahlah nama. Kurang-kurang pun Batang Berjuntai pun jadi kalah. Ya dah tukar pula. Tak apalah, buatlah sesuatu, tuntut hak kita. Langsung tak ada. Okey. Banyak. Satu lagi tadi nak tanya apa? Dah. Kita minta lah pemimpin Melayu khususnya berani mengatakan hakikat yang sebenarnya berasaskan panjang asas negara ini, iaitu Malaysia adalah negeri Melayu dan di dalamnya ada pelbagai bangsa. Kalau nak tambah sikit lagi, majoritinya Melayu. Jangan sebut Malaysia adalah negeri pelbagai bangsa. Pada kami itu adalah salah sama sekali. Malaysia adalah negeri Melayu. Rujuklah perlembagaan, rujuklah segala sejarah dan sebagainya. Memang negeri ini negeri Melayu. Kenapa malu nak sebut? Kenapa takut nak sebut? Hanya kerana mengharapkan undi atau sebagainya. Hakikat sejarah tetap hakikat dan sejarah dan kebenaran. Pemimpin kita tidak harus takut di bumi sendiri. Itu saja. Baik, saya betulkan sikit ya. Jangan marah ya. Tanah Melayu ialah Malaya. Malaysia adalah ciptaan semenjak tahun 63. Dia termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi kalau nak diindahkan lagi kenyataan tadi, tanah Melayu jangan hilang dipanggil untuk semenanjung. Sebab inilah dinamakan tanah Melayu Nusantara. Nusantara masuk Jawa, masuk Minang, masuk Damansaraya, Aceh semua. Yang di sini Melayunya. Hal ini penting bagi kita. Jadi sekarang ada pihak mentakrif Melaya sebagai bebas, melayang.
Dia tak sebut pasal negeri Melayu. Tolong buka Google. Tolong tengok Malaya apa dia cakap. Tak satu pun dia sebut ini negara Melayu asal. Sedih saya. Tapi apa boleh buat? Kerajaan kita tak kisah. Dan juga pemimpin kita pun tak tahu. Tak mau bercakap. Itu saja saya buat sedikit input ataupun kemasukan idea supaya tepat kita punya penjurusan tadi. Okey. Baik. Ya, terima kasih semua. Masih banyak.